Selain itu, bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin meminta orang ramai yang mendesak pengeluaran simpanan KWSP supaya berpandangan jauh kerana tujuan simpanan itu ketika usia tua. Beliau turut menyuarakan kebimbangan rakyat menyalahgunakan wang tersebut sekiranya kerajaan membenarkan pengeluaran. Katanya sebelum ini ketika kerajaan membenarkan pengeluaran, ramai yang keluarkan wang dan tidak menggunakan wang itu secara bijak. Tegasnya, simpanan terbabit adalah bagi menjamin masa depan pesara persaraan pencarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mira binti Azman, pengacara dalam dokumentari KWSP, Masa Depan Masyarakat di Umur Persaraan. Apa itu pengeluaran kas? Pengeluaran kas merupakan suatu inisiatif daripada kerajaan Malaysia bagi membantu meringankan beban rakyat Malaysia yang terkesan dek pandemik yang melanda negara sejak tahun 2019. Hal ini disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan duit KWSP mereka daripada simpanan sebanyak RM10,000. Ini bermakna pencarum boleh mengeluarkan duit KWSP dari simpanan mereka sebanyak RM10,000 maksimum dan juga berminimum RM50 di dalam akaun dua mereka. Sekiranya ahli telah menggunakan kesemua simpanan dua KWSP mereka, ahli boleh menggunakan simpanan akaun satu dengan syarat ahli perlu menyimpan sekurang-kurangnya minima RM100 di dalam akaun satu mereka. Menurut Akhbar Sinahayan, sebanyak 155 bilion pencarum telah mengeluarkan wang simpanan mereka daripada pengeluaran kas. Hal ini bagi saya amat membimbangkan kerana masyarakat akan mengalami masalah persaraan yang tidak selesa. Hal ini amat membimbangkan kerana simpanan KWSP pencarum semakin rendah dan nilai yang sosok ini akan menyebabkan pencarum mengalami masalah persaraan yang tidak selesa. Justru pada hari ini, kerajaan bersetuju membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Menurut daripada kenyataan Ismail Sabri, pengeluaran kas diumumkan pada April 2022. Kerajaan membenarkan rakyatnya mempunyai EPF ataupun pencarum untuk mengeluarkan wang KWSP mereka sebanyak RM10,000. Pengeluaran kas ini merupakan pengeluaran yang keempat setelah pengeluaran Air Citra, Air Lestari, Air Sina dan juga pengeluaran kas dijalankan. Bagi saya, adakah pengeluaran kas ini wajar? Pengeluaran kas ini wajar tetapi hanya untuk jangka masa yang pendek kerana untuk jangka masa yang panjang ianya akan memberi kesan yang buruk kepada persaraan semua. KWSP ada dalam pertimbangan Datuk Seri atau? KWSP kita telah dijelaskan, dulu kita minta dikeluarkan, banyak dikeluarkan, jadi yang tinggal RM10,000, RM5,000. Yang nak keluarkan tu kena fikir apa pilihan kita. Dia ada RM5,000, dia ada RM10,000 nak keluar. Pencen 4 tahun lagi apa nak jadi. Jadi saya ingat liputan tu mesti adil supaya tahu bahawa saya kalau ikut wang dia biar dia keluar lah. Tapi kalau wang dia tinggal RM5,000, dia keluar RM3,000, pencen 5 tahun lagi anak beranak semua macam mana? Daripada sedutan audio tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak bersetuju untuk pengeluaran kas dilakukan lagi kerana ianya akan memberi kesan jangka masa pada pekerja swasta ataupun pencarum yang menggunakan KWSP. Adakah mereka belum bekerja lagi pada umur persaraan mereka? Bagi saya, untuk kita bersara dengan lebih selesa, untuk kita mempunyai persaraan yang selesa, kita memerlukan wang sebanyak RM600K di dalam akaun KWSP kita ataupun untuk simpanan kita untuk kita merasakan sebuah persaraan yang lebih selesa. Tetapi jika rakyat masih mahu mengeluarkan wang KWSP mereka, apakah nasib mereka pada masa akan datang? Oleh itu, mari kita dengar kata-kata daripada Ketua Cawangan KWSP Rau mengenai isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan pengeluaran khas ni, saya berpendapat ianya dapat memberi kebaikan kepada ahli kita lah. Sekurang-kurangnya dapat membantu ahli pada masa-masa yang amat memerlukan bantuan kewangan pada mereka yang kurang berkemampuan. Manakala kos sara hidup kita yang telah meningkat, sekurang-kurangnya pengeluaran khas ini dapat membantu mereka untuk terus meneruskan kehidupan
semasa lah. Cuma pada saya kurang setuju sedikit pada inilah, kalau ada yang mengambil kesempatan dari pengeluaran kas tersebut. Memandangkan simpanan kita ni adalah simpanan hari tua kita. Jadi baik sangat pada yang memerlukan, macam saya kata tadi, bagi meneruskan kehidupan semasa, bagi menampung kos sara hidup yang agak tinggi ketika ini. Jadi saya rasa dalam keadaan yang setelah pengeluaran khas dibuat, termasuk yang 3 kali yang sebelum ini, saya kurang bersetujulah untuk meneruskan pengeluaran lain, sebab memandangkan simpanan ahli pun telah berkurang. Banyak kurangnya, bukan sikit. Tujuan KWSP membuat pengeluaran khas ni untuk ahli adalah membantu masa kehidupan, satu keadaan yang tidak dijangka pada masa itu, seluruh dunia, untuk dunia, bukan dekat Malaysia saja. Jadi sekurang-kurangnya pengeluaran yang kita bagi, yang EPF benarkan itu dapat membantu ahli. Cuma kesan yang tidak baik kepada ahli adalah ianya cuma dapat membantu ahli untuk jangka masa yang pendek, dan akan mengurangkan duit simpanan ahli pada umur persaraan akan datang. Kalau tujuannya untuk membantu kehidupan semasa, ianya baik. Tetapi sekiranya ada yang mengambil kesempatan, pada saya, macam saya ulang tadi, tidaklah membantu ahli. Kadang-kadang boleh meningkatkan satu kerugian pada ahli pada masa akan datang. Dapat kita simpulkan daripada sini bahawa pengeluaran kas ini ada membawa kesan kepada pencarum. Menurut Ketua Cawangan KWSP Raub, Encik Samsul, pengeluaran kas ini membantu ahli ataupun pencarum dalam masa-masa yang tertentu, terutamanya ketika pandemik melanda negara kita pada tahun 2019. Ramai ahli ataupun pencarum yang hilang tempat kerja, dibuang kerja, dan juga mereka yang bekerja sendiri mengalami masalah kewangan. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menampung perbelanjaan harian mereka. Jadi bantuan kewangan daripada kerajaan amatlah diperlukan, terutamanya ketika kos sara hidup kita yang semakin meningkat. Cumanya Encik Samsul berkata bahawa pengeluaran kas ini hilang sifatnya apabila ada pencarum yang menggunakan wang pengeluaran kas untuk kegunaan peribadi, bukanlah untuk menampung kehidupan tapi untuk pengeluaran yang tidak diperlukan. Ini kerana pada masa akan datang KWSP akan digunakan untuk usia persaraan kita. Duit inilah yang akan dijadikan sebagai kegunaan kita di usia persaraan kita, di usia tua kita. Adakah kita ingin bekerja sehingga kita tua? Tidak, bukan. Jadi inilah kepentingan KWSP. Tapi jika ia je digunakan untuk tujuan-tujuan tidak penting, ini akan membawa kesan yang sangat buruk kepada kita. Menurut Encik Samsul juga, pengeluaran kas ini hanya memberikan kebaikan pada jangka masa pendek. Ini kerana wang ini akan berkurang sekiranya kita kerap untuk mengeluarkannya. Nama saya Syafiq Suhaili, Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan ataupun Pegawai RAS di KWSP Raub. Kesan rakyat mengeluarkan KWSP di usia muda. Dua poin utama yang saya akan berikan. Yang pertama, iaitu persaraan yang selesa akan terjejas. Jadi seperti yang kita tahu, ahli dan juga rakyat Malaysia mempunyai objektif untuk bersara dengan selesa. Tetapi apabila dah mengeluarkan KWSP pada usia yang muda, persaraan yang selesa itu akan terjejas. Dan poin ini membawa juga kepada kita punya kehidupan seharian selepas bersara itu kena downgrade lifestyle, yang pertama. Yang kedua, beban hutang akan makin lama makin membebani hidup kita, dan juga seterusnya kita tak boleh bersara langsung. Maksudnya kita kena bekerja secara berpanjangan. Dan poin yang kedua, basic saving tidak dapat dicapai ataupun simpanan asas kita lah. Yang pertama, apa yang menyebabkan kita tidak dapat mencapai simpanan asas ni? Ketidakcukupan simpanan, itu yang pertama.
Yang kedua, kita tak dapat nak grab benefit KWSP ni secara keseluruhan, secara total. Dan yang ketiga, kita tidak dapat dividen yang KWSP umumkan secara maksimum. Langkah-langkah persedaan yang kita boleh lakukan sekiranya ahli nak mencapai persaraan yang selesa. Yang pertama, kita kena ambil tahu berkenaan dengan basic saving ataupun simpanan asas yang telah ditetapkan oleh KWSP. Seterusnya, kita kena berfikir sejenak dan kita tenung kita punya baki akaun KWSP. Dan kita boleh guna kalkulator persaraan yang KWSP sediakan di dalam website dan juga aplikasi untuk mengira jangkaan simpanan persaraan yang kita akan capai pada umur persaraan nanti. Dan yang terakhir, kita haruslah bertindak menambah simpanan persaraan kita secara konsisten melalui simpanan voluntary assets dan juga voluntary contribution. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bila kurangnya wang KWSP, banyak benefit-benefit ataupun kelebihan-kelebihan tidak dapat dicapai oleh ahli-ahli ataupun pencarum KWSP. Menurut Encik Syafiq, basic saving tidak dapat dicapai. Ini adalah satu kerugian yang besar kerana KWSP merupakan sebuah institusi kewangan yang mengeluarkan dividen yang besar. Itu kita boleh lihat daripada dividen yang dikeluarkan pada tahun 2022, iaitu simpanan konvensional ialah 5.35, manakala simpanan syariah ialah 4.75. Oleh itu, langkah persediaan amatlah penting untuk kita menghadapi usia persaraan pada masa akan datang. Antara yang disebutkan oleh Encik Syafiq iaitu kita sebagai rakyat harus berfikir sejenak, adakah wajar untuk kita mengeluarkan lagi wang KWSP? Adakah wajar untuk kita mengeluarkan lagi ataupun meminta kerajaan untuk membenarkan pengeluaran kas KWSP? Dan jika ianya adalah wajar, Encik Syafiq mengatakan kita boleh menggunakan kalkulator yang disediakan oleh KWSP untuk mengira wang persaraan kita, adakah ianya cukup ataupun tidak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kerajaan perlu membuat penelitian lanjut dan mempertimbangkan masa depan pencarum sebelum membuat keputusan untuk membenarkan pengeluaran sekali lagi tabung kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP. Ini kerana menurutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan mendapati majoriti simpanan kumpulan pencarum berkenaan terlampau rendah, sekaligus boleh menghadirkan pelbagai kesukaran kepada mereka pada masa akan datang. Kalau tengok ada orang yang simpan KWSP itu duit itu sedikit sekali. Jadi saya kena timbang tentang keperluan yang mendesak dan juga masa depan mereka. Terlalu kecil. Saya cek jumlah yang ada, majoriti pencarum itu sangat kecil. Jadi saya bimbang. Bagi kesan kalau kita bawa keluar duit persaraan kita ni, yang pertama, kalau kita ada masih lagi bekerja, mungkin itu lagi lah. Cuma kalau yang tidak bekerja, kalau yang memang simpanan dia memang ada pada KWSP saja, itu akan jadi satu masalah lah bagi mereka untuk menampung hidup yang akan datang. Lagi-lagi kalau yang dalam simpanan mereka tu lebih sedikit dan tidak cukup untuk menampung masa akan datang. Jadi itu antara yang saya rasa kesan buruk bagi saya kalau kita keluarkan duit daripada KWSP. Untuk persediaan pesanan saya, yang utamanya selain daripada mencarum sendiri dalam KWSP, saya juga telah membuka akaun online seperti Amanah Saham Berhad atau ASB dan juga tabung haji. Daripada itu, sebab sekarang ni kedua-dua proses ataupun tabung ini kita boleh menabung secara online. Jadi dengan itu, melalui KWSP, ASB dan tabung haji ini, saya akan mencarum sedikit demi sedikit setiap bulan untuk persaraan saya mencapai tempat persaraan yang lebih aman. Adakah anda pengguna KWSP? Ya, saya dah jadi pengguna KWSP sejak 2 tahun lepas lah. Tolak kalau ada pengeluaran kas, Cik bersetuju tak untuk kerajaan umumkan lagi pengeluaran kas? Saya rasa saya tak bersetuju lah sebab sebenarnya kerajaan pun dah mendapat pasal pengeluaran hasil kan 4 kali dah. So bagi saya pun macam sebab banyak duit keluar, so persaraan kita akan berkurangan lah. Sebab lagi satu, saya rasa saya nak persaraan yang senang lah untuk masa depan. Sebab kalau kita keluarkan duit, kita akan berkurang kan. So macam rumah saya tak nak fikir dah lepas saya kena bekerja lagi untuk persaraan saya nanti.
Kesimpulan daripada dokumentari ini, saya melihat rata-rata ahli ataupun pencarum KWSP mempunyai mixed feeling ataupun pendapat yang berbeza mengenai pengeluaran kas. Rata-rata daripada apa yang kita lihat daripada akhbar, media sosial, rata-rata ahli bersetuju untuk pengeluaran kas ini dilakukan lagi kerana kos sara hidup kita semakin meningkat, menyebabkan rata-rata ahli berpendapat bahawa wang KWSP adalah milik mereka. Ada segelintir pencarum KWSP berasa marah kerana mengapa mereka tidak boleh mengeluarkan wang mereka sendiri sedangkan ianya adalah daripada hasil titip peluang mereka sendiri. Masa saya menjalani latihan praktikal di KWSP, saya juga ada melihat segelintir ahli ataupun pencarum KWSP yang datang ke KWSP menanyakan bilakah pengeluaran KWSP ataupun pengeluaran kas akan dilakukan lagi. Hal ini tidak dapat dijawabkan kerana tiada pengumuman kas daripada kerajaan yang membenarkan KWSP mengeluarkan wang simpanan mereka sendiri. Namun, ada juga yang bersetuju bahawa pengeluaran kas ini tidak dilakukan lagi. Ini juga dapat dilihat daripada serutan akhbar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan pada usia akan datang, pada usia persaraan kita, jika wang KWSP dikeluarkan lagi, apa yang akan terjadi kepada kita? Apakah akan terjadi untuk nasib para pencarum KWSP yang asyik ingin mengeluarkan wang KWSP mereka? Hal ini bagi saya ada benarnya kerana daripada apa yang kita lihat daripada 4 jenis pengeluaran yang telah dibenarkan oleh kerajaan, terdapat penurunan drastik daripada simpanan KWSP, pencarum-pencarum KWSP ini. Ini menyebabkan mereka akan mengalami masalah persaraan tidak selesa ataupun mereka tidak berasa persaraan langsung di mana mereka harus bekerja di usia persaraan lagi. Akhir kata, peranan kerajaan amatlah penting dalam membantu pencarum-pencarum KWSP dalam meningkatkan wang simpanan pada masa hadapan mereka. Ini dapat dilihat daripada bantuan aisaraan di mana kerajaan membantu ahli-ahli ataupun pencarum dalam menambahkan wang simpanan mereka dan juga meningkatkan perasaan mereka untuk menyimpan di dalam KWSP. Ini kerana aisara ini merupakan insentif kerajaan dalam membantu ahli di mana ahli ataupun pencarum perlu memasukkan ataupun menabung wang mereka sebanyak RM2,000 setahun. Dan jika ahli menabung sebanyak RM2,000 setahun, kerajaan akan menambah RM300 di dalam akaun simpanan KWSP mereka. Tetapi jika sesetengah ahli yang tidak mampu untuk menabung sebanyak RM2,000 setahun, mereka boleh menabung kurang daripada bawah harga itu dan kerajaan akan memberikan 15% insentif daripada wang apa yang mereka simpan. Insentif ini membantu ahli untuk melakukan ataupun menabung semula di dalam KWSP. Ini juga dapat menarik minat mereka untuk mula menyimpan dalam KWSP. Selain itu, apa yang saya lihat, KWSP juga ada membantu ahli-ahli mereka dengan giat melakukan promosi jom tambah di mana ahli ataupun kita membantu ahli untuk jom tambah ataupun masukkan semula wang ke dalam KWSP mereka untuk menyimpan. Ini dapat meningkatkan lagi wang persaraan mereka bagi mereka merasa sebuah kehidupan ataupun sebuah persaraan yang selesa pada masa akan datang ataupun di masa usia persaraan mereka. Itu sahaja daripada saya, Nur Asmira Azman. Terima kasih.